warahmatullahi wabarakatuh semua. Bersama saya Kristina, insya-Allah pada hari ini macam yang saya dah janjikan pada minggu lepas, di slot petang ni insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda semua tentang sirah-sirah para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey. Jadi macam biasa kita di Arayan Hijrah Global. Okey, untuk anda yang baru masuk, Assalamualaikum. Sementara tu kita tunggu yang lain masuk, jadi kita boleh, orang kata macam tak ada yang tertinggal. InsyaAllah semua akan ikut hari ni punya kisah. Okay? Saya akan bawakan sirah para sahabat sebentar lagi. Seperti yang saya janjikan minggu lepas, saya ada sebut seorang sahabat yang selalu buat Rasulullah tertawa. Okay? Okay, jadi kita tunggu semua masuk. Jadi takkan ada yang terlepas. Kita boleh kongsikan semua. Kita boleh kenal para sahabat yang tak pernah pun kita dengar nama dia sebelum ni. Okay? Jadi saya harap semua dalam live ni stay untuk kita dengar kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada petang ini insya-Allah. Okay? Perkongsian saya hari ini adalah berkenaan sirah. Ya? Jadi untuk saya insya-Allah akan ceritakan tentang apa yang saya dah pelajari. InsyaAllah. Okay? So tak sedetail mana, cuma berkongsi untuk anda tahu, anda kenal siapa para sahabat yang selalu buat baginda rasa senang hati bila melihat dia. Okay? Okay. Boleh kita mula dengan suara saya tak? Kalau boleh dengar suara saya, cakap dengar. Okey? Untuk yang belum kenal saya lagi, nama saya Kristina. Jangan tertukar dengan yang lagi seorang. Lagi seorang namanya Hana. Kadang-kadang saya pakai spek, kadang-kadang dia pun pakai spek. Jadi jangan tertukar. Nama saya Kristina. Okey? Okey. Boleh saya mulakan? Dengar suara saya tak? Jelas tak suara saya? Kalau jelas, boleh cakap jelas, okey? Okey, kita tunggu. Tunggu ramai lagi masuk. InsyaAllah saya akan mulakan dalam masa 2 minit lagi insyaAllah. Alhamdulillah dengar. Okey. Jadi saya nak semua fokus tau. Okey. Sebelum tu kita baca doa dulu. Sebab kita even dengar sirah, dengar pasal sirah pun kita kena baca doa juga supaya kita punya ingatan ni kuat tentang apa ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita belajar hari ni. Okey, so kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, jom saya mulakan insya-Allah. Okey, saya dah sebut minggu lepas tentang sahabat yang sentiasa buat Rasulullah tertawa. Nampak muka dia, Rasulullah akan rasa senang hati. Tak rasa gusar semua dah hilang nampak dia. Okey. Jadi kenapa saya pilih kisah ni? Sebab untuk saya rasa macam ramai orang tak tahu, ramai orang rasa macam ada ke pada zaman Rasulullah situasi yang macam ni? Sebab yang kita selalu dengar semua cerita-cerita yang serius, contoh pasal perang, pasal apa lagi? Semua pasal peribadi sahabat dan baginda yang sangat orang kata ditakuti, digeruni dan dihormati semua. Okey. Jadi okey. Jadi saya pilih kisah ni sebab saya rasa macam pertama kali saya dengar, saya rasa sangat suka. Banyak kali setiap kali saya dengar, saya akan ulang cerita tu sampai saya rasa macam ya Allah, saya teringin nak berada dalam zaman Rasulullah. Tapi kita beruntung, alhamdulillah, kita pada hari ini kita ada pada zaman yang mana orang kata akhir zaman ni kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kita beruntung sebab kita banyak diuji, dan ujian tu siapa yang bertahan, siapa yang boleh, orang kata siapa yang mampu bawa diri, mampu. Sebab pada akhir zaman ni macam-macam kita kena lalui, macam-macam ujian yang kita kena lalui. Jadi siapa yang kuat, Allah janjikan yang terbaik untuk mereka di syurga insya-Allah. Sebab tu semua para sahabat sangat berada pada mana umat akhir zaman ni berada. Okey.
Okey. Jadi saya akan kongsikan siapa. Saya harap anda boleh stay, boleh dengar. Kalau ada silap daripada saya, insya-Allah boleh tegur. Okey. Okey, waalaikumsalam. Okey. Pernah tak semua terfikir yang pada zaman Rasulullah ni ada situasi yang sebenarnya berlainan? Sebenarnya kita ni sama je. Sama je situasi yang kita ada pada zaman sekarang, sama je macam situasi Rasulullah pernah lalui dulu. Contoh macam kita dengan kawan. Kita bergurau senda, kan, tertawa. Ada je pada zaman Rasulullah. Tidaklah pada zaman Rasulullah ni terlalu strict sangat. Semua tentang agama kena ikut ini, itu ini. Okey. Jadi kita kena open, kita kena tahu pasal kisah-kisah ni, kisah para sahabat, kisah-kisah Nabi ni, supaya kita rasa macam Islam ni tak berat sangat pun. So kita akan rasa macam Islam ni tu mudah. Okay, mudah untuk diterima. Kalau kita ajak orang lain yang bukan Islam, insya-Allah bercerita tentang kisah ini, mungkin mereka akan rasa, oh, Islam ni tidaklah seorang kata seketat yang mereka sangka dalam fikiran mereka. Okay. Jadi petang ni saya nak kongsikan tentang sahabat tersebut. Okey, siapa yang saya nak kongsikan ni? Beliau merupakan sahabat Nabi yang mana pada zaman dahulu orang kenal dia sebagai pemabuk. Macam mana boleh jadi pemabuk, boleh jadi sahabat Nabi? Macam mana tu? Okey. Jadi nak diceritakan dia ni selalu mabuk. Siapa tu? Saya ada terbaca tadi, ada yang komen, ada yang cakap Nuaiman. Pernah dengar tak nama tu? Siapa pernah dengar? Ke ada yang tak pernah dengar? Sebab nama Nuaiman ni sangatlah orang kata jarang dicerita. Okey? Jarang sangat dicerita. Jadi kalau anda baru first time dengar, anda kena stay, anda kena dengar, insya-Allah anda akan rasa seronok, rasa macam ya Allah, betul ke zaman Rasulullah ada sahabat macam ni? Rasa macam kalau dia ada dengan kita akan rasa senang hati walaupun perangai dia, sifat dia agak orang kata macam membuatkan kita terbeban ke, kan, apa kan? Okey, saya sambung. Nama beliau adalah Nuaiman. Okey, Nuaiman. Dia selalu orang kata macam setiap kali bertemu dengan Rasulullah, dia akan kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minum arak hari ni." Selepas kita tahu Rasulullah sangat strict. Kalau berkaitan dengan diri baginda tak akan marah. Tapi kalau berkaitan dengan agama Islam, baginda sangatlah orang kata serius, sangat tegas. Tak boleh main-mainkan sebab ini agama Allah. Jadi baginda sangat menjaga. Jadi bila Nuaiman cakap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minum arak hari ini." Lepas tu baginda sebat Nuaiman. Lepas sebat tu Nuaiman bertaubat. Tapi hari ke hari bila kantai lagi dia minum arak, Rasulullah sebat lagi sampaikan masa sahabat Rasulullah sendiri yang sebat. Banyak kali sahabat Rasulullah sebat. Sampaikan ada sahabat yang mengatakan la'natullah ala Nuaiman, yang mana dia maksudkan semoga Allah melaknat Nuaiman. Sampai macam tu sekali. Nuaiman buat minum arak, lepas tu bagi tahu Rasulullah, bertaubat. Buat lagi bertaubat. Tapi apa yang menariknya tentang Nuaiman ni, tengoklah dia punya istiqamah bertaubat tu. Sampaikan Rasulullah yalah sebab dia minum arak, lepas tu bertaubat, lepas tu buat lagi. Orang mesti marah kan? Sahabat pun marah. Sahabat pun rasa geram je. Yalah Rasulullah pun dia boleh mainkan. Macam mana? Okey. Jadi sampai satu masa Rasulullah cakap pada para sahabat, jangan kamu laknat Nuaiman kerana dia sangat cinta dengan Allah dan Nabi Muhammad. Dengan Rasul. Dia sangat cintakan Allah. Macam mana perasaan dia tu, kalau kita punya perasaan cinta kepada Allah dan baginda, kita akan rasa, walaupun macam mana kita nak cakap, untuk saya lah, macam mana pun jahat sekalipun orang tu, bila dia sampai satu masa Allah nak bagi sesuatu untuk dia rasa, dia betul-betul akan rasa benda tu dan menghargai. Macam Nuaiman, dia rasa cinta pada Allah, dia rasa cinta pada Rasulullah. Sampai ke dalam riwayat ada menyatakan bahawa
Nuaiman ni juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali. Saya sendiri macam tertanya sebab saya sendiri macam saya suka dengar cerita tentang Nuaiman, tapi mungkin ada beberapa perkara yang saya belum kaji lagi tentang kisah Nuaiman, dan saya teringin nak tahu tentang Nuaiman ni apa rahsia dia, apalah sampai boleh buatkan Allah sangat cinta akan dia, baginda Muhammad sangat cinta akan dia. Macam mana sampai boleh macam tu? Dia buat salah sekalipun Allah masih sayangkan dia, baginda Muhammad masih sayangkan dia. Okey, saya teringin nak tahu, tapi insyaAllah apa yang saya akan cerita ni berdasarkan apa yang saya dah dengar dan belajar. Okay, jadi saya harap anda semua dengar, dan last kali saya akan bagi orang kata macam apa, moral of the story. Okay, okay, kisah pertama tentang Nuaiman. Banyak kisah tentang Nuaiman ni, saya seronok nak ceritakan. Jadi anda dengar. Okay, daripada Ibn Majah menceritakan Nuaiman ni pernah diajak Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam untuk buat apa? Selalu mereka akan pergi ke negeri Syam untuk beli barang dagangan. Dan bila beli barang dagangan tu mereka akan pulanglah balik ke negeri, ke Mekah kan. Mereka akan pulang ke Mekah dan mereka akan berdagang semula di sana. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar bertanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bawa 2 orang sahabat engkau?" Jadi Rasulullah bertanya, siapa sahabat yang nak dibawa oleh Abu Bakar tu? Dan Abu Bakar pun sebut, aku nak bawa Nuaiman. Lepas tu Rasulullah tanya, kenapa nak bawa Nuaiman? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar cakap, saja macam saya je lah nak bawakan sahabat kan, mana tahu boleh menghiburkan ke apa kan, boleh membantu. Dan seorang lagi sahabat yang dibawa ikut bersama adalah Suwaibid bin Harmalah. Okey. Kalau anda dengar selanjutnya cerita nanti, anda akan nampak bahawa 2 sahabat Rasulullah ni sangat berlainan karakter, sifat mereka. Kalau Suwaibid ni, dia seorang yang amanah, sangat amanah. Bila orang kata A, dia buat A, orang kata B, dia buat B. Tapi bertentangan pula sifatnya Nuaiman. Macam mana Nuaiman ni? Nuaiman ni dia punya sifat macam Habib Ali Al-Kaf katakan. Dia kata Nuaiman ni bila orang kata belok kanan, dia belok kiri. Dia macam bertentangan lah. Kita cakap A, dia buat B. Kita larang pun dia buat. Macam tu nak dikatakan. Okay. Jadi pernah satu hari nak dikatakan tentang sifat Nuaiman ni, nak dikatakan tengok banyak nak dikatakan tu. Sebab Nuaiman ni sangat-sangat orang kata istimewa lah untuk Rasulullah kan. Ada satu masa tu, kita selit cerita lain dulu Okey. Ada satu masa tu Nuaiman memberi makan kepada Rasulullah dan sahabat yang lain. Makan dah selesai. Selepas tu Nuaiman bertemu dengan Rasulullah, cakap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini penjualnya. Kamu tolonglah bayarkan." Bayangkan dia yang beri makanan kepada Rasulullah dan para sahabat, macam dia yang nak belanja. Dia punya confident tu. Lepas tu end up dia minta Rasulullah yang bayarkan. Pening kepala Rasulullah. Bayangkan macam manalah sahabat macam tu kan. Kalau saya sendiri pun, ya Allah, kenapa macam ni? Kan? Lepas tu akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat yang lain, jomlah kita macam kumpulkan duit sama-sama, so kita bayar sekali lah, macam tu lah. Kalau macam tu sekali lah sifat Nuaiman ni. Dia nak bagi hadiah kat Rasulullah, macam hadiah lah makanan tu, pemberian tu. Tapi dia buat Rasulullah yang bayar makanan tu. Sampai macam tu Nuaiman. Tapi dia bukanlah orang kata untuk sahabat Nabi ni dikira macam itu benda yang lucu lah. Okay. Biasalah sahabat Rasulullah tak akan marah untuk benda-benda macam ni kan, melainkan datang agama. Jadi Rasulullah pun bertolak ansur lah. Okay, saya sambung balik tentang Abu Bakar mengajak Suwaibid dan Nuaiman ni tadi. Okay, sampai kat negeri Syam tu, semua orang dibagikan tugas.
Bagikan tugas semua, sampailah kepada Suhaibid ni. Okey, Suhaibid tanya, ya Abu Bakar, saya nak kena buat apa ni? Macam itulah lebih kurangnya. Saya nak kena buat apa? Lepas tu Abu Bakar kata, disebabkan kamu seorang yang amanah, jadi aku berikan makanan ni, makanan macam makanan rombongan lah orang katakan, untuk kamu jaga. Okay, so sampai satu masa saya datang balik dengan rombongan yang melakukan kerja tadi ni untuk makan tengah hari kemudian baru kita makan sama-sama. Jadi Suhaibid pun dengar lah, sebab dia seorang yang sangat turut kata-kata, memang sangat amanah orangnya. Okay, seterusnya lepas tu Nuaiman pula datang. Nuaiman tanya, Abu Bakar, apa pula yang saya nak kena buat kan? Kalau tanya Nuaiman ni, faham-faham je lah, sebab karakter Nuaiman tu macam mana, cakap macam tu, sekejap lagi dia buat yang lain pula. So Abu Bakar kata, buatlah apa yang kamu suka, asalkan kamu ikut saya, ikut bersama rombongan tu lah. Okay, lepas tu Abu Bakar pergilah, sibuklah dengan kerjanya kan, nak mencari barang dagangan semua dengan yang lain. Sampai masa tengah hari, Nuaiman berasa lapar. Dia rasa lapar sangat, rasa macam nak makan lah kan. Lepas tu dia pergi jumpa Abu Bakar, minta duit. Lepas tu Abu Bakar tak kasih. Jadi dia cari cara lain, apa yang dia nak buat. Sekali dia teringat, siapa tadi? Suhaibid bin Harmalah. Sekarang pukul berapa? Tengah azan je. Okey, tengah azan. Okey, kita tunggu sekejap, okey? Harap sabar menunggu. Okey. Waalaikumsalam. Nur Afni Alisha. Waalaikumsalam. Terima kasih yang masuk. Harap anda semua boleh stay, okey? Kita akan sambung selepas azan, InsyaAllah. Apalah, kita sambung, okey? Sebab ini adalah kira orang kata perkongsian ilmu. InsyaAllah kita sambung. Sementara sambil tu jawablah azan, okey? Okey. Jadi kita sambung tadi kat mana? Okey. Nuaiman minta duit pada Abu Bakar, dan Abu Bakar tak beri dia duit untuk makan. Jadi dia pun terbinga-binga, tercari-cari dekat manalah dia nak cari makan kan. Okey. Jadi Nuaiman pun teringat yang Suhaibid ni menjaga makanan. Dia datang kepada Suhaibid. Suhaibid dah rasa macam, apalah pula Nuaiman nak ni kan. Dia dah rasa macam, janganlah cari pasal dengan aku, sampai macam tu sekali. Okey. Datang Nuaiman kepada Suhaibid. Dia bertanya, dia meminta kepada Suhaibid, aku sedang lapar ni, berikanlah aku makanan. Tapi Suhaibid tak nak kasih. Sebab apa? Sebab itu amanah. Abu Bakar kata, selagi dia tak datang, dia tak boleh nak berikan makanan itu kepada siapa lah. Kiranya macam makan sama-sama, sebab itu amanah. Abu Bakar suruh jaga, jadi dia jaga. Tapi bila Nuaiman minta, dia pun dah pening. Ya Allah, macam mana ni? Aku kena ikut amanah dan tanggungjawab ni yang diberikan oleh Abu Bakar. Tapi bila kekasih Nabi Muhammad ni, kawan sahabat Nabi Muhammad, iaitu Nuaiman ni sendiri meminta, dia jadi bersalah. Apa aku nak buat? Macam mana tu, dia terfikir-fikir. Lepas tu Nuaiman cakap, sebab Suhaibid tak nak bagi, Nuaiman cakap, jangan sampai, kira macam maksud Nuaiman ni, jangan sampai aku macam buat sesuatu. Lepas tu dia dah terpinga-pinga apa nak buat ni. Tapi Suhaibid tetap tak bagi. Sampai beberapa saat selepas tu, lebih kurang lah, Nuaiman pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar nak buat apa? Bukannya cari makanan ke orang lain, tapi dia cari orang yang menjual hamba sahaya. Dia macam survey lah kat situ kan. Dia tanya dekat penjual tu, hamba ni berapa dirham? Penjual tu pun cakap, yang ni 300 dirham, yang ini 200 dirham, dan yang ini 100 dirham. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Lepas tu Nuaiman pun berkata kepada penjual tu, saya pun ada hamba sahaya dan saya nak jual dia.
kepada kamu. Kemudian Nuaiman cakap lagi, saya nak jual dia dengan harga 20 dirham. Lepas tu peliklah penjual hamba saya tu kan, kenapa murah sangat? Kenapa, macam mana boleh jadi murah sangat? Lepas tu Nuaiman cakap lagi, sebab dia ada aib. Hamba saya tersebut ada aib. Okay. Lepas tu apa lagi yang Nuaiman cakap? Aibnya adalah bila kamu datang kepada dia, dia akan meronta-ronta berkata bahawa dia bukan hamba sahaya, dia orang yang merdeka. Sampai macam tu sekali. Ni Abu Bakar tak tahu ni, semua tak tahu. Dia buat kerja senyap-senyap. Lepas tu bila dah maklumkan macam tu kepada penjual tu kan, okey, penjual tu bayarlah kepada dia 20 dirham. Kemudian disuruhlah penjual tu ambil pergi tangkap lah, bukan tangkap, ambil Suwaibit. Ambil Suwaibit di tempat yang dijaga makanan tu. Okay. Datangnya penjual tu kepada Suwaibit, dia pun terkejut. Lepas tu penjual tu kata nak ambil dia lah untuk jual sebagai hamba sahaya. Suwaibit pun terkejut. Lepas tu dia meronta, dia cakap, Aku bukan orang kata hamba sahaya, aku orang yang merdeka. Lepas tu penjual tu tak kisah dah kata-kata dia. Sebab apa? Sebab penjual tu dah tahu dah itu aib yang dikatakan Nuaiman terhadap Suwaibit. Sampai macam tu sekali. Nuaiman punya kepala otak dia fikir, masya-Allah. Lepas tu tertangkaplah, diambillah Suwaibit tu, bawa ke pasar. Orang berkerumun ni nak beli, yelah 20 dirham kan. Kemudian setelah selesai kerja-kerja Saidina Abu Bakar, mereka nak cari makan, nak makan lah, berkumpul ramai-ramai nak makan semula. Tengok-tengok, mana Suwaibit ni? Kenapa tak dekat sini? Tercari-cari. Lepas tu Nuaiman pun datang. Nuaiman berkata, aku dah jual dah Suwaibit. Dengan selambanya dia kata, aku dah jual dah Suwaibit jadi hamba sahaya. Bayangkan Saidina Abu Bakar ni yang bawa mereka berdua ni mesti terkejut dengan apa yang Nuaiman buat. Macam unpredictable, sangat-sangat unpredictable. Macam mana lah Nuaiman ni, perangai macam nak kata budak-budak, tak budak-budak. Kelakar lah. Kalau saya tak pastilah untuk anda sendiri, tapi untuk saya sangat suka dengar tentang ni. Rasa macam pelik sangat, karakter sifat dia sangat-sangat pelik. Sampai saya rasa macam uniknya sahabat pada zaman Rasulullah ni. Mesti Rasulullah rasa macam, ya Allah, tenang je pada sahabat macam tu kan. Bukanlah tenang, maksudnya ada sisi yang buatkan Rasulullah rasa macam bagus sebenarnya sahabat dia ni. Ada sisi dia, bukan nak kata yang dijual sahabat ni bagus, tapi ada sisi yang mungkin Rasulullah nampak yang sebenarnya Nuaiman ni sangat bagus. Sebab tu dikatakan dalam riwayat bahawa Nuaiman ni sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah. Okey. Lepas tu Abu Bakar pun dah terkejut tau. Abu Bakar cakap lah, apa yang kau buat ni? Ya Nuaiman, apa yang kau buat ni? Lepas tu Abu Bakar pun pergilah balik kepada dekat pasar tu untuk dapatkan balik Suwaibit tu. Takkan lagi kita nak biarkan sahabat Rasulullah Suwaibit tu tinggal di pasar tu kan, jadi hamba saya. Sebab Suwaibit bukanlah hamba saya. Disebabkan ulah Nuaiman ni, Suwaibit terjual di pasar. Okey, sepulangnya mereka ke Madinah, mereka cerita kisah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan apa yang Rasulullah respon Rasulullah macam mana dengar tu. Cuba bayangkan. Anda rasa Rasulullah marah ke? Kalau kita sendirilah kan, kalau kawan jual kita, kalau kawan kita, kita ada seorang kawan dan kawan kita tu jual kawan kita yang lagi seorang ni, rasa macam nak marah tak? Dah kenapa nak jual? Ya Allah, sampai itu sekali tak dapat makan sampai jual sahabat. Okey. Jadi Abu Bakar pun dapatkan semulalah Suwaibit tu kan. Dah pulang kat Madinah tu. Okey, yang tadi Rasulullah, macam mana respon Rasulullah? Respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelak, tertawa sampai nampak rahang tau. Sebabkan kisah tu cukup setahun berlalu,
kalau ada je tetamu yang datang ke rumah Rasulullah, kan, kalau ada je tetamu datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah akan cerita sebab benda tu macam sangat-sangatlah orang kata pelik. Macam mana lah boleh jadi macam tu? Kenapa juga sahabat? Kenapa lah sampai jadi macam tu kan? Kelakar tau. Cuba bayangkan macam mana lah sifat Nuaiman ni kalau kita jumpa sebenar-benarnya dia. Macam mana? Ya Allah, nak kata menyusahkan sahabat kan? Okay, jadi untuk anda semua, faham tak? Rasa tak? Anda faham tak cerita ni? InsyaAllah saya cuba deliver dengan baiklah cerita ni. Sebab saya sendiri suka mendengar tapi kurang sikit lah bercerita. Saya harap anda semua faham lah macam mana Nuaiman ni pada zaman Rasulullah dulu. Sangat-sangat orang kata pelik sangat perangai dia. Pelik sangat. Tapi dia ni dicintai oleh Allah dan Rasul. Okay, kisah kedua tentang Nuaiman. Kita dah berapa lama dah? Okay, tak apa. Nak sambung lagi tak? Ada kisah kedua tentang Nuaiman. Nak tahu lagi tak? Nak tahu lagi ke tak? Faham, Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya harap untuk kisah kedua ni mungkin anda lebih terhibur. InsyaAllah. Saya harap anda terhibur. Bukan kita nak orang kata mempermainkan. Bukan kita nak mempermainkan sahabat ni, cerita pasal dia macam tu kan. Tapi memang kisah dia begitu. Memang Nuaiman yang seorang yang begitu. Nuaiman ni memang seorang yang sangat-sangat pelik sangat. Ada lagi ke yang nak dengar? InsyaAllah ada. Saya rasa ada. Ramai yang menunggu ni sebenarnya. Tapi sebabkan mungkin waktu bekerja tak sempat nak tengok live ni, InsyaAllah saya akan save live ni dan post. Anda boleh dengarlah balik dekat IGTV, okay? Dan di Facebook juga, InsyaAllah. Okay, untuk kisah kedua tentang Nuaiman. Okay, pernah satu masa dulu ada delegasi daripada luar datang ke rumah Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah untuk apa? Untuk dia kenal Islam lah. Mereka datang untuk direct kenal Islam melalui Rasulullah. Jadi datanglah mereka dengan unta. Pada masa tu unta ni kira macam kenderaan paling mahal lah. Kalau boleh kata zaman sekarang ni, apa kereta paling mahal Saya tak bertahu sangat kereta paling mahal. Mustang tu Alphard lalu. Alphard pun mungkin. Alphard bukan, Velfire. Velfire mungkin mahal lah kan, artis selalu pakai. Macam tu lah unta pada zaman dulu. Sangat-sangat orang kata kira macam siapa yang ada unta ni jadikan kenderaan, memang sangat-sangat kaya lah dia ni, sampai macam tu. Okay, jadi datangnya mereka ni untuk kenal Islam. Datanglah ke rumah Rasulullah. Diorang parking diorang punya kenderaan unta tu depan rumah Rasulullah. Dan diorang parking tu adalah sahabat yang menjaga kan. Ada sahabat yang menjaga. Cuba teka. Tak nak teka lambat. Okay, saya terus cakap. Okay, sahabat yang menjaga pada depan rumah Rasulullah masa tu adalah Waalaikumsalam. Sahabat yang menjaga pada waktu tu adalah Sayyidina Hamzah. Lagi siapa lagi? Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay, mereka berjagalah depan rumah Rasulullah ni sambil borak-borak kan, sementara tunggu delegasi ni habis bertaaruf dengan Islam kan. Okay, lepas tu saya dah lost dah. Tak ada dah. InsyaAllah sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, macam yang anda semua tahu, Sayyidina Hamzah ni seorang yang sangat-sangat orang kata berani. Lagi siapa lagi? Sayyidina Umar, orang yang sangat tegas. Dikenali sebagai orang yang sangat tegas, macam garang lah, macam tu kan. Okay, sebelum turunnya ayat yang mana maksud dia dan Allah menjagamu dari bahaya manusia, wallahu ya'simuka minan nas. Sebelum turunnya ayat ni, itulah macam yang saya cakap tadi, adanya sahabat-sahabat yang untuk menjaga baginda Nabi Muhammad SAW lah kan, daripada bahaya dan sebagainya. Sebelum itu ayat ni, sahabat-sahabat ni lah yang menjaga Rasulullah. Okay, jadi kemudian
Datanglah pula Nuaiman kan, tiba-tiba pula datang. Macam mana lah dia ni, apa kan lagi dia nak buat kan. Kalau Nuaiman datang ni mesti ada problem ke kan, benda-benda yang pelik-pelik lah dia akan buat. Memang sangat-sangat unpredictable lah Nuaiman ni. Okay, jadi Nuaiman ni dikira macam orang kata, kalau datangnya dia sedih macam mana Rasulullah, datangnya dia akan mengembalikan keceriaan, senyuman pada bibir Rasulullah lah, kira macam tu. Mungkin dia sangat menyenangi, bukan sangat menyenangi, apa saya cakap ni. Dia sangat disenangi. Dia sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Okey. Jadi sebahagian sahabat ni apabila datang Nuaiman pada Rasulullah, mereka sangat sukalah. Sebab apa? Mereka boleh dapat tengok senyuman Rasulullah kan. Siapa tak nak tengok Rasulullah senyum, senang hati kan. Jadi Nuaiman ni bila dia ada, dia sangat menyenangkan hati Rasulullah, walaupun sifat dia sangat nakal macam budak-budak. Okey. Lepas tu Sayyidina Hamzah pun nampak Nuaiman ni. Jadi dia macam panggil lah Nuaiman tu kan. Dia cakap macam ni, Nuaiman, kau nampak tak unta-unta tu besar kan? Besar kan? Lepas tu Nuaiman cakap, nampak besar. Lepas tu Sayyidina Hamzah cakap lagi, ni kalau buat sate sedap ni. Sampai macam tu nak bergurau dengan Nuaiman. Memang silap lah kalau bergurau dengan Nuaiman. Lepas tu Nuaiman pun mengiyakan. Nuaiman kata, betul lah, ni kalau buat sate ni sedap ni. Lepas tu dah Sayyidina Hamzah saja ngusik macam tu kan. Dia pun lupa lah lepas dah cerita cakap macam tu dengan Nuaiman. Dia pun lupa. Tapi sebelum tu dia cakap macam ni dekat Nuaiman, berani tak kau nak pergi sembelih ke apa kan, untuk buat sate tu kan. Lepas tu Nuaiman kata, aku berani je, asalkan kau jangan bagi tahu Rasulullah. Bayangkan, jangan bagi tahu Rasulullah. Sedangkan time tu Sayyidina Hamzah bergurau je. Tapi sebab Nuaiman ni unpredictable, dia sangat berani. Dia luar orang kata jangkauan kepala manusia ni, apa dia nak buat lepas tu kan. Dia memang buat betul-betul. Sampai beberapa minit lepas tu, Sayyidina Hamzah pun lupalah apa yang dia cakap tadi tu kan. Kat Nuaiman sembang lah dengan Sayyidina Umar, Ali dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sambunglah bersembang. Sekali toleh tengok, Ya Allah, kepala unta tu dah terpisah dengan badan dia. Terkejut dia orang. Macam mana? Bayangkan nanti kalau tetamu tu keluar time tu, tetamu baginda keluar, dia cakap, Ya Allah, unta-unta kami. Bukanlah Ya Allah, dia cakap unta-unta kami. Macam dia menjerit lah, apa dia jadi kan. Kira macam tu. Terkejut dia. Lepas tu kalau Rasulullah nampak benda tu, mesti dia rasa macam mana ni, kita ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kita ada Sayyidina Hamzah, kita ada Ali dan Umar. Macam mana orang-orang yang orang kata macam sahabat Rasulullah yang sangat digeruni ni, dan macam mana dia ada kekuatan yang boleh buat orang takut dengan mereka ni, tak boleh jaga unta yang sebesar tu. Sampai terpenggal kepala dengan badan, terpisah. Nuaiman buat kerja cepat je. Bayangkan macam mana Rasulullah nak menjawab tu. End up Rasulullah pun cakap lah Rasulullah cakap kat siapa, saya tak ingat kat siapa. Tapi antara 4 sahabat tu jugalah Rasulullah cakap, bagilah mereka Umar tak silap, Umar kan, katakan kepada Umar untuk bagilah duit kepada ni lah, tetamu delegasi daripada luar yang datang tu, berikan 2 kali ganda uang untuk gantikan tu lah unta. Lepas tu bagi harta yang lebih kepada mereka. Supaya apa? Kenapa Rasulullah buat macam tu? Sebab Rasulullah tak nak nanti, yelah orang datang nak kenal Islam, tiba-tiba keluar dah diuji macam tu. Dah terpenggal kepala unta dengan badan, dah terasing dah. Macam mana? Kita tak nak lah. So Rasulullah tak nak lah Islam ni diburukkan kan. Islam ni nanti dikata macam ni ke umat Islam melayan saudara baru ke apa kan. Jadi Rasulullah minta Umar berikan uang 2 kali ganda, duit 2 kali ganda untuk gantikanlah unta dan bagi harta lebih kepada mereka, supaya mereka tak berkata buruk tentang Islam. Sampai macam tu lah Rasulullah buat.
disebabkan Nuaiman, Rasulullah terpaksalah, bukanlah terpaksa, perlulah menjaga nama Islam ni dengan menggantikan dengan duit lah dan unta yang dah terpenggal kepalanya tu. Lepas tu Nuaiman cakap sebelum Rasulullah dan tetamu dia keluar, Nuaiman ada pesan kepada Sayyidina Hamzah. Jangan bagi tahu kepada Rasulullah. Dia nak pergi jauh ni. Dia cakap jangan bagi tahu Rasulullah ke mana aku pergi. Dia cakap macam tu. Lepas tu Nuaiman pun lari jauh dari Rasulullah. Dia cari tempat yang hampir orang kata nak keluar lah daripada mana tak silap. Dia keluar jauh lah ke suatu tempat mencari seorang sahabat Rasulullah juga yang mengikuti perang Badar. Waalaikumsalam. I am Ida. Waalaikumsalam. Okey. Nuaiman pun keluarlah nak bersembunyi. Dia dah buat salah. Dah buat salah apa lagi? Takkan nak tunggu situ, memang dia pula kena penggal kepala nanti kan. Jadi Nuaiman pun pergilah sejauh-jauhnya supaya Rasulullah tak cari dia. Kemudian Rasulullah memang tak tahulah apa yang jadi kan. Masa Nuaiman lari jauh keluar untuk bersembunyi tu. Lepas tu Nuaiman pun mencari seorang sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar. Nama dia siapa? Sekejap ya. Saya tak ingat nama dia, sekejap. Okey, nama dia Al-Miqdad. Okey. Time Nuaiman datang tu, Miqdad tengah menggali sumur. Tahu kan sumur? Ini kita cerita tentang Nuaiman, sahabat Nabi yang selalu buat Nabi ketawa. Walaupun dia sahabat-sahabat yang lain kenal dia ni seorang pemabuk. Kita tengah cerita tentang Nuaiman. Okey, nanti kalau nak dengar cerita lain tentang Nuaiman boleh follow. Mungkin Ustaz Don ada pernah bercerita juga tentang Nuaiman. Saya pun dengar daripada beliau juga, dan ada Habib Ali Al-Kaf juga. Okey, saya sambung. Okey. Jadi dijumpa dengan Al-Miqdad, dan time tu Miqdad tengah gali sumur. Tahu tak sumur tu apa? Sumur tu tempat yang orang gali lubang untuk dapatkan air. Tempat untuk dapatkan air. So time tu Miqdad tengah menggali sekali datanglah Nuaiman ni. Lepas tu Miqdad pun pelik lah, kenapa Nuaiman datang sampai ke sini kan. Lepas tu berceritalah si Nuaiman ni kepada Miqdad. Dia cakap dia puji-pujilah Miqdad ni. Wahai Miqdad, engkau lah orang yang hebat sebab ni kan dapat lalui perang Badar tu, menang boleh bertahan macam tu kan. Lepas tu Nuaiman pun berceritalah. Dia cakap dia dikejar oleh orang jahat. Lepas tu dia minta tolonglah kepada Al-Miqdad ni. Dia minta tolong kepada Miqdad, boleh tak aku nak sorok bawah sumur ni. Lepas tu Miqdad cakap, mestilah boleh, engkau sahabat yang Rasulullah sayangi, pasti aku akan bantu. Dia cakap macam tu. Lepas tu Nuaiman pun soroklah bawah sumur tu. Lepas tu Nuaiman keluarkan kepala dia. Dia cakap, janji dengan aku kau jangan bagi tahu sesiapa aku ada di sini termasuk Rasulullah. Lepas tu Miqdad ni fikirlah, takkanlah Rasulullah nak datang sampai sini cari dia kan. Jadi menyoroklah si Nuaiman ni bawah sumur tu. Dalam beberapa, orang kata sebab tempat jauh, mungkin beberapa jam, datanglah pula Rasulullah dan sahabat-sahabat yang tengah menunggu depan rumah Rasulullah yang menjaga tadi tu. Dia datang ke tempat Al-Miqdad ni. Al-Miqdad ni pun terkejut. Ya Allah, sejauh ini Rasulullah datang nak mencari si Nuaiman. Tapi time tu Miqdad tak tahu lagi Rasulullah datang untuk mencari Nuaiman. Sampailah Rasulullah kata nampak tak Nuaiman? Macam tu lah kiranya. Lepas tu Miqdad dah bersalah. Aku dah berjanji dengan dia. Lepas tu Rasulullah pula datang bertanya, mana satunya aku nak cakap ni kan. Lepas tu Miqdad pun cakap, mata aku tak pernah melihat Nuaiman, tapi jari dia menunjuk
ke bawah. Maksudnya dia nak kata yang si Nuaiman ni ada bawah sumur. Dia kata, mata aku tak melihat Nuaiman ke sini, tapi jari dia menunjukkan ke bawah sumur tu lah. Lalu dibuka lah sumur tu kan. Nuaiman pun keluar. Nuaiman pun keluar, kantai lah dia kan. Rasulullah dah tangkap. Lepas tu Rasulullah cakap, wahai Nuaiman, kau telah menyusahkan aku. Macam tu Rasulullah cakap kat dia. Lepas tu sekali Nuaiman cakap, bukan salah aku, tapi salah orang-orang yang mengikuti kau. Maksud dia nak cakap Sayyidina Hamzah lah, Sayyidina Hamzah dan sahabat yang lain yang mengikut tu. Dia nak kata, sebab ialah tadi Sayyidina Hamzah bergurau, jadi dia nak kata itu salah Sayyidina Hamzah, menyebabkan dia penggal kepala unta-unta orang-orang delegasi daripada luar tu datang tu kan. Dia menyalahkan pula. Sementara Rasulullah tengah toleh siapa yang dimaksudkan tu, Nuaiman pun berlari. Sekali lagi Rasulullah toleh, hilang dah Nuaiman. Macam tu lah dia, macam perangai budak-budak kan. Kalau anda sendiri yang lalui situasi macam ni, apa anda rasa? Mesti geram kan? Sangat-sangat geram. Saya dengar pun cerita ni pertama kali sangat-sangat geram. Tapi kelakar. Perangai sangat macam keanak-anakan kan? Okay? Jadi dua kisah tentang Nuaiman hari ni yang saya kongsikan. Saya harap anda semua, itulah saja kisah dia kan. Kisah kedua ni itu sampai situ saja. Jadi hari ni saya kongsikan dua kisah tentang Nuaiman. Saya harap anda faham, anda terhiburlah dengan kisah sahabat ni kan. Sebab kita duk rasa macam sahabat ni semua macam ustaz-ustaz. Memanglah diorang orang kata berilmu, banyak ilmu tentang agama. Tapi diorang tak adalah 24 jam je strict, tak adalah 24 jam je muka berkerut tegas macam tu kan. Diorang ada juga bergurau-gurau senda dan sebagainya dengan Rasulullah kan. Tapi Nuaiman ni dia punya gurau dia luar biasa. Jadi saya nak kongsilah kepada anda, jadi anda tahu sahabat Rasulullah ni punyai sahabat yang sangat-sangat orang kata pelik, kelakar kan. Kita pun masih ada kan kawan-kawan yang pelik macam tu kan. Kadang kita pun tak boleh tahan dan kita pun geram. Tapi Rasulullah dia sampai kalau nampak Nuaiman ni mesti dia tersenyum. Walaupun Nuaiman ni banyak kali buat ulah yang orang kata macam menyusahkan orang lain dan sebagainya. Banyak lagi tau cerita Nuaiman ni. InsyaAllah esok saya akan sharekan lagi satu cerita kalau anda nak. Kalau nak, komen nak, okay? Okay. Jadi untuk kesimpulan daripada dua kisah ni, saya boleh katakan yang Nuaiman ni kalau untuk kita lah, pada orang biasa ni, orang biasa. Okay? Kalau orang biasa kita nampak contohlah seorang, contohlah nama saya lah kan. Tapi tak nak lah. Okay. Contoh ada seseorang ni nama dia A, dia mabuk. Dia pun mabuk, dia minum arak dan dia buatlah dosa-dosa yang lain. Tapi orang lain memandang rendah kepada dia. Macam dia ni tak ada harapan lah. Kalau taubat pun memang Allah tak nak terima. Sampai macam tu sekali. Kalau kita di zaman ni, kita akan kepala kita, mungkin anda ada yang boleh husnuzon dan sebagainya, tapi ada daripada kalangan kita diuji dengan bersangka buruk terlebih dahulu. Dia macam tu. Kita akan fikir macam ni kalau dah buat taubat, Allah pun tak nak kan terima taubat dia kan. Tapi Nuaiman ni lain. Saya pernah terfikir, pernah nak tahu sangat-sangat macam mana boleh dikatakan dalam riwayat yang Nuaiman ni sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Sedangkan dia mabuk taubat, macam tu. Tapi dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Saya teringin nak tahu apa yang dia buat, tapi saya tak habis lagi membaca kan. Tapi insyaAllah mungkin ada yang dapat berkongsi ke dengan saya. InsyaAllah boleh kita kongsi ilmu sama-sama. Okay. Jadi kalau bila orang anggap orang seperti Nuaiman ni tak ada harapan, Allah nak ni, Allah akan laknat semua, sebenarnya kita salah. Kita tak boleh buat macam tu kepada orang. Kita tak tahu bila Allah akan bagi hidayah. Bila Allah akan bagi hidayah kepada kita, dan kita pun kena usaha kepada hidayah tu. Sama macam Nuaiman, dia buat salah dan dia cuba perbaiki. InsyaAllah mungkinlah dia perbaiki. Saya rasa dia perbaiki. Dia perbaiki. Kalau tidak, Allah tak akan ceritakan dia dan Rasul pun tak akan ceritakan dia. Okay? Dia bertaubat,
Rasa cinta dia tu sangat dalam sampaikan dalam riwayat sebut macam tu kan. Jadi saya rasa macam orang seperti Nuaiman ni sangat unik. Sebab tu dia ada title sahabat Rasulullah. Mungkin dia ada orang kata satu keunikan, ada benda yang dia buat sampaikan dia digelar sebegitu walaupun dia pernah berbuat salah. Okey, lagi satu, Nuaiman ni kita boleh kaitkan dengan contohlah seorang ibu punya dua orang anak, seorang yang tak pandai, seorang yang pandai. Cuba anda bayangkan kalau seorang yang pandai ni, kalau dia buat salah sekalipun, ibu tu mesti akan cakap, oh tak apa, nanti jangan buat macam ni lagi. Tapi kalau anak yang lagi seorang ni yang nakal ni, mesti ibu akan marah kan. Macam tu lah, samalah macam Nuaiman. Dia ni dia buat kenakalan dia tu, tapi dia ada something yang buat diri dia ni sangat apa orang kata, dipandang oleh Allah. Dipandang oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kita pun kena berusaha jadi yang macam tu. Kalau boleh tak payahlah jadi senakal Nuaiman kan. Kita cuba perbaiki diri, kita sama-sama perbaiki diri. Okey. Jadi kisah yang saya ceritakan hari ni bukanlah kisah kosong, kisah nak bergelak-gelak saja. Tapi kita kena ambil satu perkara daripada Nuaiman yang mana kita kena fikir, dia ni pemabuk, tapi macam mana dia boleh disayangi Allah? Kita kena cari benda tu. Saya sendiri tengah mencari. InsyaAllah bila kita belajar lagi, mendalami ilmu agama dan sirah-sirah Nabi dan sahabat, kita akan dapat jawapan tu. Kita doa sama-sama supaya kita dapat, orang kata, kefahaman dalam ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Islam. Okey. Alhamdulillah, itu sahaja kisah untuk Nuaiman pada petang ni. Maaf jika ada kesilapan dan terkurang daripada kisah ini. Tapi saya harap anda semua faham dan anda semua dapat menteladani lah apa yang baik daripada Nuaiman. Okey. Jadi untuk seterusnya esok insya-Allah, saya akan kongsikan kisah Nuaiman lagi. Satu je kisah Nuaiman lagi yang tinggal saya nak cerita. Okey, insya-Allah. Dan seterusnya anda akan dengar tentang kisah sahabat yang lain lah. Saya akan bercerita esok. Itu rahsia. Okey. Jadi saya harap anda semua tunggu pada jam 4.30 macam biasa petang. Saya minta maaf jika ada tersilap dalam kata-kata. Saya minta maaf jika ada terkasar juga. Okey. InsyaAllah kita akan akhiri kita punya live pada petang ni dan perkongsian saya pada petang ni. Okey, semoga apa yang kita dapat petang ni dapat berikan kita peringatan lah yang baik-baik untuk kita kelak. Bukan kelak, sekarang pun perlu. Okey. Jadi sebelum saya akhiri kita punya live pada petang ni, kita baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih semua.